Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua penonton dan rakan-rakan yang sudi melihat video pembentangan kami pada hari ini. Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga semua orang berada dalam keadaan yang baik-baik dan sihat sejahtera insya-Allah. Okey, pada kesempatan ini saya bersama ahli kumpulan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Muhammad Azrin bin Muhammad Nasir yang telah banyak membantu dan mengajar kami sepanjang satu semester ini, dan tidak dilupakan juga kepada semua rakan-rakan sekelas yang telah banyak membantu dan memberi tunjuk ajar dalam menyiapkan kesemua tugasan yang telah diberikan. Okey, nama saya Khairul Wafa binti Zaid, bernama Matrik 252700. Pada hari ini saya bersama 4 orang lagi rakan yang lain akan membentangkan dan memberi sedikit sebanyak info kepada rakan-rakan tentang tugasan yang telah kami pilih, iaitu ujian kecerdasan Stanford Binet. Rakan-rakan tahu tak ujian kecerdasan Stanford Binet tu apa? Pernah dengar tak? Kalau tak pernah dengar, stay tune lah sampai habis video, okey? Kawan-kawan tahu ujian kecerdasan tu apa? Tak tahu? Sebab itulah orang cakap, kalau tak kenal, maka tak cinta. Okey, jadi sebelum kita memasuki tajuk ujian kecerdasan Stanford Binet ni dengan lebih mendalam, kita perlulah mengetahui serba sedikit dulu tentang apa itu ujian kecerdasan sebenarnya. Kecerdasan minda sentiasa diperlihatkan secara umumnya oleh orang ramai tentang kecerdikan dan kepandaian seseorang individu dalam menjalankan aktiviti harian secara baik dan berkesan. Menurut pakar psikologis dan para saintis, mereka ini mengaitkan konsep kecerdasan ini dengan kapasiti seseorang dalam menguasai pengetahuan dan penggunaan ilmu berkenaan secara efisien dan efektif. Perkataan kecerdasan minda ni atau lebih dikenali sebagai intelligent bererti memahami, menguasai penggunaan bahasa, menyelesaikan masalah, memikir secara abstrak, menyatukan idea-idea dan sebagainya. Menurut Alfred Binet, iaitu merupakan salah seorang psikologis dari Perancis, percaya bahawa kecerdasan minda adalah lebih menjurus kepada purata kepelbagaian kebolehan daripada ciri-ciri spesifik yang dikenal pasti, di mana beliau telah menggunakan skor ujian yang dikenali sebagai IQ. IQ tu apa? Okay, nanti rakan-rakan yang saya lain akan menerangkan benda tu dengan lebih mendalam. Okay, jadi apa yang saya nak bagi tahu kat sini adalah Alfred Binet ni percaya bahawa kecerdikan seseorang itu tidak boleh diukur dengan bagaimana kepandaian dan kecerdikan seseorang dalam menjalankan aktiviti seharian dengan begitu sahaja. Alfred Binet ni percaya bahawa kecerdikan seseorang ini mempunyai kepelbagaian kebolehan yang perlu diukur daripada ciri-ciri spesifik yang dikenal pasti menggunakan skor IQ ini. Ujian kecerdasan Stanford Binet ni, dia menggunakan pengiraan skor ujian ataupun dikenali sebagai IQ yang bermaksud Intelligent Quotient. Ia merupakan pengiraan berangka tertentu konsep spesifik mengenai kecerdasan seseorang individu. Namun begitu, walaupun IQ dan skor yang diperoleh individu dalam ujian tersebut menunjukkan keupayaan dan potensi diri tentang seseorang, namun begitu ia bukanlah merupakan ukuran yang tulen dan tidak boleh dipercayai sepenuhnya. Hal ini adalah kerana kecerdasan seseorang juga ditentukan oleh maklumat dan kemahiran yang diperoleh individu tersebut melalui pengalaman dan pembelajaran yang diperolehnya dalam seharian. Walau bagaimanapun, skor IQ adalah langkah deskriptif dan ramalan yang agak baik yang kita boleh gunakan untuk meramal dan mengukur kecerdasan seseorang individu, sama ada daripada bidang prestasi akademik, pencapaian kerja di tempat kerja dan sebagainya. Ujian kecerdasan ni adalah salah satu cara untuk kita mengukur kemampuan mental dan perbezaan dalam skor IQ yang dapat menunjukkan perbezaan struktur otak serta perbezaan yang timbul daripada pendedahan dan pengalaman yang diperoleh seseorang individu. Menurut Stanford Binet,
bila dia menjelaskan tentang seseorang yang cerdik, seseorang yang pintar, seseorang yang kreatif, ia menjelaskan bahawa individu ini memperoleh IQ daripada 140 hingga 150 ataupun lebih tinggi. Pengalaman ini menunjukkan bahawa majoriti orang yang kreatif yang luar biasa cenderung memperoleh skor IQ di antara 120 dan 139 pada ujian kecerdasan piawai. Selain itu juga, kecerdasan minda sentiasa dihubung kaitkan dengan pencapaian akademik yang diperoleh seseorang individu. Benarkah jika seseorang yang pelajar tersebut mendapat keputusan yang rendah dalam peperiksaan, bermakna beliau memperoleh kecerdasan minda yang rendah dan merupakan pelajar yang tidak pandai? Oleh itu, ujian kecerdasan minda yang dibentuk sejak awal abad ke-20 berjaya meminda konstruk dan memberi definisi dalam mengukur kecerdasan minda di kalangan kanak-kanak dan orang dewasa. Terdapat banyak ujian kecerdasan yang jika kita boleh lihat dalam internet seperti ujian Wechsler Intelligence Test, Kaufman Intelligence Test dan Stanford Binet Test. Namun pada hari ini saya bersama ahli kumpulan yang lain akan membentangkan dengan lebih mendalam tentang ujian kecerdasan Stanford Binet sahaja. Salam sejahtera, nama saya Puan Malaraja, nombor metrik 252672. Baik, saya akan terangkan tentang latar belakang ujian Stanford Binet, tokoh yang terlibat dan juga sumber yang telah digunakan. Ujian Stanford Binet adalah ujian yang banyak digunakan di United States sebagai alat mengukur kecerdasan. Sejarah perkembangan Stanford Binet merangkumi dua benua dan digunakan sampai sekarang. Ujian Stanford Binet adalah skala yang berasal daripada ujian skala Binet-Simon. Francis adalah untuk mengenal tahap kecerdasan. Skala Binet-Simon dikembang oleh Alfred Binet dan pelajarnya Theodore. Pada masa itu, Theodore tidak dapat menemukan identiti kecerdasan tunggal. Mereka merancang pembinaan yang mempertimbangkan usia anak dan kemampuan pada saat itu dalam kehidupan. Dari data ini, mereka mengembangkan dasar garis dari mana kecerdasan dapat diukur. Skala Binet-Simon dengan cepat mendapat penghargaan dari komuniti psikologi dan yang lain. Secara umumnya, berkembang dengan cepat bahawa ujian ini memberikan cara yang bermakna untuk memastikan tahap kecerdasan. Salah satu sebab skala Binet-Simon diterima dan dianggap untuk memastikan tahap kecerdasan adalah kenyataan yang terdapat dalam ujian ini dirancang bagi disesuaikan dengan bahasa dan budaya yang berbeza. Hasil karya Binet dan Simon dengan pantas diambil oleh Lewis M. Terman, seorang psikologi di University Stanford. Terman menjadi salah seorang yang mengembangkan keputusan ujian untuk masyarakat di Amerika Syarikat. Versi ujiannya disesuaikan dengan skala kecerdasan Stanford Binet. Penerbitan pertama Terman mengenai ujian versi AS muncul dalam sebuah artikel berjudul Pengukuran Kecerdasan, Penjelasan dan Panduan Lengkap untuk Penggunaan. Sejurus selepas perkembangan skala Binet-Simon dan akar kecerdasan Stanford Binet, keperluan untuk hasil pengukuran yang lebih baik telah dibincang secara lebih luas. Keperluan untuk satu bentuk skala penilaian diinginkan untuk menempatkan orang yang lebih baik dalam ujian pada spektrum yang sesuai dan bermakna. Sejurus selepas penciptaan protokol pengujian ini, skala penilaian yang berbeza digunakan. Ahli psikologi ujian Jerman William Stan mengembang apa yang dikenali sebagai Intelligence Quotient atau IQ. IQ melibatkan membandingkan usia kanak-kanak yang diberikan skor pada alat kecerdasan Stanford Binet atau ujian serupa dengan nisbah. Biologis diperoleh daripada perbandingan ini yang menunjukkan kemajuan mental anak dalam bentuk IQ. Membandingkan usia kanak-kanak dengan usia biologi mereka, nisbah dibuat untuk menunjukkan kadar kemajuan mental mereka sebagai IQ. Lewis M. Terman dari Universiti Stanford merangkul konsep IQ dengan segera. Edisi kelima ujian Stanford Binet dikeluarkan pada tahun 2003 dan edisi kelima merangkumi apa yang disebut skor komposit berbanding untuk mengenal pasti kanak-kanak dengan lebih baik pada akhir spektrum kecerdasan tinggi.
Yang itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farihah Nurdina binti Taufik Ali bernombor matrik 252590. Okey, pada kali ini saya akan menerangkan tentang langkah-langkah dalam mentadbir ujian IQ Stanford Binet. Okey, perancangan asal kumpulan kami adalah untuk mengendalikan ataupun melaksanakan ujian ini kepada responden di dalam kelas. Tapi disebabkan oleh kesulitan yang kita semua hadapi, kami berbincang dan bersepakat untuk melaksanakan ujian ini secara atas talian, di mana kami akan menghantar link kepada setiap responden. Okey, untuk memudahkan setiap ahli dalam kumpulan, kami membahagikan 30 orang responden, di mana setiap seorang ahli kumpulan akan mengendalikan ujian Stanford Binet ini kepada 6 orang responden. Okey, seterusnya kami menggunakan aplikasi WhatsApp untuk mengendalikan ujian ini, di mana pada pertamanya kami menghantar WhatsApp dan bertanyakan persetujuan responden untuk menjawab ujian ini, sama ada mereka mempunyai kelapangan masa, sebabkan ujian ini memerlukan masa yang tidak berapa lama, iaitu ujian ini dijawab dalam tempoh selama 6 minit sahaja. Seterusnya kami apabila mendapat persetujuan daripada responden, kami menghantar link kepada setiap responden dan di samping menerangkan kegunaan ujian dan masa yang ditetapkan untuk menjawab responden. Kebanyakan mereka bertanyakan sama ada boleh atau tak untuk menggunakan kalkulator, memandangkan ujian ini banyak menggunakan pengiraan. Jadi responden kami bertanya sekiranya mereka dapat boleh atau tak menggunakan kalkulator. Okey, jadi kami tidak menggalakkan mereka untuk guna kalkulator, sebabnya kalau guna kalkulator ni dia akan memakan masa untuk menjawab ujian. Tetapi kami tidak menghalang sekiranya mereka nak guna juga kalkulator tu. Okey, seterusnya soalan yang paling banyak ditanya, adakah boleh kalau mereka tidak sempat menghabiskan jawapan tersebut. Jadi apa yang kami bagi tahu adalah tidak mengapa sekiranya mereka tak sempat menghabiskan soalan, sebabnya scoring dan tafsiran ini akan dibuat terus secara online, di mana ujian tu sendiri akan membuat scoring dan tafsiran sendiri. Jadi pelajar akan tetap dapat melihat keputusan yang mereka perolehi berdasarkan soalan yang telah dijawab. Okey, seterusnya adalah prosedur penggunaan instrumen. Okey, disebabkan ujian ini tidak mempunyai standard soalan ditetapkan dan ujian ini adalah berselerak, jadi ujian ini tidak mengikut komponen yang sepatutnya. Dan saya berikan contoh, soalan 1 yang dijawab oleh responden A tidak sama dengan soalan 1 yang dijawab oleh responden B. Jadi sebab itulah instrumen ini tidak mempunyai prosedur yang berstruktur dan ditetapkan. Maksudnya kat sini ujian ni soalan dia berselerak. Dia tidak tentu, setiap responden tu lain-lain jawapan soalan yang mereka terima. Okey, cara untuk menjawab instrumen ini adalah apabila responden menekan link yang telah diberikan, yang telah kami hantar kepada mereka tu, mereka akan dibawa kepada website Stanford Binet IQ Test, dan akan terdapat di situ button start, dan responden akan menekan button start, di mana apabila mereka menekan button start, automatik masa akan berjalan dan responden dikehendaki untuk memilih jawapan yang betul, di mana terdapat 25 soalan kesemuanya. Jadi responden hanya diberikan masa sebanyak 6 minit untuk menjawab kesemua 25 soalan tersebut. Salah satu kelemahan di dalam prosedur penggunaan instrumen ini adalah di mana kami tidak boleh create ataupun transform soalan dalam Stanford Binet IQ ni ke dalam Google Form dan edar kepada, sebabnya soalan individu yang terima adalah tidak sama dan ada masa yang telah ditetapkan untuk menjawab, iaitu selama 6 minit.
mengendalikan ujian ini secara manual kepada responden. Sekian sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada rakan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama penuh saya Aisyah Afzan binti Jamilan 252564 dan akan meneruskan pembentangan ini dengan tajuk analisis item. Saya akan teruskan pembentangan ini dengan analisis item ujian kecerdasan Stanford Binet. Dalam analisis item ini, saya akan tumpukan kepada mean, mode, median, sisihan piawai, jawapan yang betul dan peratus jawapan yang salah yang responden menjawab di dalam item ujian kecerdasan Stanford Binet. Ini merupakan data yang diperoleh daripada responden sebanyak 30 orang daripada pelbagai umur, pelbagai tempat kerana kami menjalankan pentadbiran ujian ini secara online dan kita boleh lihat di sini adalah data ini merupakan data jenis perkumpulan, grup data. So saya ambil klasifikasi skor IQ sebagai selang kelas dan kita boleh lihat di sini adalah frekuensi, median kelas, fx, cumulative frekuensi, x kuasa 2 dan fx kuasa 2. Untuk mean data, mean adalah purata bagi setiap data yang diperoleh ataupun yang dijawab oleh responden. So, mean data ataupun mean untuk IQ selang kelas ini kami dapati ia sebanyak 107 iaitu dalam paras 95 hingga 114. Bermakna purata responden yang menjawab soalan ujian kecerdasan Stanford Binet ini keputusannya mempunyai kecenderungan untuk mendapat dalam lingkungan selang kelas 95 hingga 114. Untuk mode data, ia bersamaan dengan lingkungan mean data itu sendiri iaitu kebanyakan responden mempunyai keputusan yang dalam lingkungan 95 hingga 114 iaitu sebanyak 11 orang daripada 30 orang. Untuk median data adalah titik tengah data itu sendiri. So, bagaimana untuk mendapatkan median ini? Saya membahagikan 30 orang frekuensi bahagikan kepada 2 iaitu 15. So, 15 ia tertakluk di bawah kumpulan 114 hingga 113. Ini bermakna lower limit of median class dimulai dengan 113.5. So kita boleh tengok di sini dari segi pengiraannya kita akan dapat median untuk titik tengah selang kelas adalah dalam 110. Untuk sisihan piawai ini sisihan piawai adalah dispersing ataupun berserelakan data-data itu yang mendekati dengan mean. Okey, sisihan piawai ini saya dapat dalam lingkungan 1, 2, 3 iaitu dia berjauhan dengan mean sebanyak 107. Bermakna semakin jauh sisihan piawai ujian dengan mean, maknanya standard deviation sisihan piawai satu ujian itu boleh dipercayai. Ini merupakan peratus responden yang menjawab item-item alat ujian dengan betul. Dan kita boleh tengok di sini terdapat 5 aspek yang diukur untuk ujian kecerdasan Stanford Binet ini iaitu fluid reasoning, knowledge, quantitative reasoning, visual spatial dan working memory. Dari segi peratus, kebanyakannya responden menjawab soalan dengan baik dalam aspek visual spatial dan dalam quantitative reasoning adalah merupakan aspek yang sukar bagi mereka untuk menjawab dengan betul. Ini kerana salah satu aspek ujian kecerdasan adalah dengan menjawab setiap item itu dalam masa yang singkat. So, ia akan memberikan kesan terhadap kebolehpercayaan ujian
kerana berkemungkinan mereka hanya menjawab sekadar teka ataupun hentam saja. So kita boleh lihat di sini di bahagian manakah responden bercenderung untuk menjawab soalan dengan betul. Dan kita boleh tengok juga bahagian mana yang mereka jawab dengan salah. So, jawapan yang salah bagi 5 aspek yang diukur ni kita boleh lihat secara lebih jelas. Bahagian kuantitatif ini adalah bahagian yang paling banyak yang responden memilih untuk menjawab salah kerana mereka perlu berfikir dengan cepat dan masa itu adalah singkat kerana 25 soalan sebanyak 6 minit. Dan kita boleh lihat di sini fluid reasoning dengan knowledge mempunyai kadar yang lebih kurang sama dari segi beratus dia. Itu sahaja untuk bahagian analisis item ujian kecerdasan Stanford Binet. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Muhammad Nafiri. Nama matrik 254747. Saya akan menceritakan berkaitan dengan kelebihan, limitasi dan cabaran ujian Stanford Binet. Okey, kita masuk pada bahagian yang pertama iaitu kelebihan ujian Stanford Binet. Ujian ini adalah dapat menentukan ataupun mengukur tahap IQ seseorang itu dalam sesuatu kemahiran. Seperti yang kita ketahui, ujian Stanford Binet ini terdiri daripada 5 subskala ataupun kemahiran, iaitu terdiri daripada matematik, logik, pengetahuan, memori dan visual. Contohnya, apabila seseorang responden itu telah diberi satu set soalan dan ia memperolehi skor yang tinggi bagi kemahiran matematik dan pengetahuan, maka individu tersebut dapat dikategorikan sebagai individu yang dapat menguasai 2 kemahiran tersebut. Yang kedua, kelebihan kedua ujian Stanford Binet ini ialah dapat membantu individu untuk mengetahui kecenderungan diri sendiri. Secara tidak langsung, individu tersebut dapat melihat kecenderungan diri secara mendalam serta dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan diri mereka. Hal ini dapat membantu mereka untuk menceburi bidang tugasan ataupun kerja pada masa akan datang yang berkait dengan kecenderungan diri mereka ataupun kelebihan diri mereka. Contohnya, apabila seseorang itu mahir ataupun menguasai bidang matematik, ia boleh menceburi bidang ataupun tugasan dalam bidang matematik. Seterusnya kita masuk kepada limitasi ujian. Limitasi ujian ini ialah ujian ini diberikan sepenuhnya dalam penulisan bahasa Inggeris. Maka ia akan memberi kesukaran kepada individu yang kurang mahir ataupun kurang fasih dalam bahasa Inggeris. Hal ini dimungkinkan kerana terdapat beberapa perkataan yang seringkali ataupun jarang digunakan oleh individu yang kurang mahir dalam bahasa Inggeris. Maka ia akan mendorong kepada kecenderungan individu tidak membaca soalan dengan habis ataupun menghentam jawapan kerana tidak faham maksud soalan tersebut. Limitasi kedua bagi ujian Stanford Binet ini, kedua ujian ini ialah dari segi masa. Ujian ini dilaksanakan secara atas talian dan mengandungi 25 soalan. Masa yang diperuntukkan untuk menjawab soalan ini ialah 5 minit dan ujian ini telah disetkan secara automatik selama 5 minit. Maka apabila masa 5 minit telah dicapai, ujian tersebut akan secara automatiknya tamat dan skor ujian akan diberikan. Hal ini akan memberi kesukaran dan kepayahan kepada individu yang terpaksa mengejar masa bagi menjawab ke semua soalan. Ini dapat dibuktikan oleh maklum balas daripada responden yang menyatakan bahawa masa ujian ini adalah terhad. Maka mereka tidak sempat menjawab ke semua soalan dan ada yang terpaksa menghantam jawapan soalan bagi memastikan bahawa masa yang diberikan mencukupi untuk mereka menjawab ke semua soalan. Seterusnya adalah cabaran ujian Stanford Binet. Salah satu cabaran ujian Stanford Binet ini ialah responden tidak bersungguh-sungguh sewaktu menjawab ujian ini. Dan ini juga telah menjadikan keputusan ujian ini kurang sah kerana sebelum ujian ini diberikan kepada responden, kategori responden terlebih dahulu telah ditentukan. Contohnya bagi kes seorang responden ini, beliau merupakan pelajar cemerlang dan telah memperolehi keputusan SPM sebanyak 9A. Namun apabila diberikan ujian ini, skor yang diperolehi hanyalah 6/25. Cabaran yang seterusnya ialah didapati terdapat responden yang tidak membaca soalan ujian sampai habis.
Contohnya bagi soalan matematik, terdapat responden yang tidak menjawab soalan tersebut mengikut kaedah yang sebenarnya, seperti mengira terlebih dahulu bagi soalan tersebut. Malah mereka hanya memilih kaedah menjawab secara hentam. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, sekian sahaja daripada kumpulan saya. Diharapkan pembintangan yang telah dikongsikan bersama dengan anda semua tadi dapat memberikan sedikit sebanyak maklumat dan menambahkan ilmu pengetahuan dalam diri anda semua. Saya mewakili kumpulan saya ingin memohon maaf andai terdapat salah silap dan cacat celah sepanjang pembintangan yang telah kami jalankan ini, dan terima kasih atas masa anda kerana telah menonton video pembintangan ini sehingga habis. Sekian, terima kasih.